warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazah Izzati binti Syaharuddin. Saya berumur 19 tahun dan saya menetap di Citra Kedah. Saya merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Saya telah menamatkan pelajaran di Kolej Marakulim di bawah program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dan saya telah berjaya mendapat PNGK 4.0. Saya juga telah melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti co-curriculum. Saya telah menyertai pertandingan Innovation Exhibition Fair 2022 dan saya telah berjaya merangkul pingat emas dalam pertandingan tersebut. Saya bercita-cita ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Dengan itu, saya telah memilih program Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan di Universiti Malaya. Di samping itu juga, saya amat meminati dan saya ingin menjadi seorang doktor yang mampu berbakti kepada negara seperti merawati pesakit-pesakit di Malaysia serta membantu negara kita dalam membuat vaksin bagi penyakit wabak yang menular di negara kita seperti COVID-19. Malah, Universiti Malaya merupakan salah satu institusi yang terbaik bagi bidang perubatan di Malaysia. Saya amat yakin ingin mengikuti pengajian ini dan meneruskan impian saya sebagai doktor pembedahan kerana saya amat gemar akan perkara baru dan mempunyai daya ingatan yang kuat. Saya juga telah memenangi pertandingan kuis yang dianjurkan oleh Kelab Doktor Muda dan mendapat tempat kedua. Saya seorang yang teliti dan sering diberi tugas termasuk jawatan pasal sosial usaha di sekolah. Jawatan ini telah membuktikan saya seorang yang aktif dan bertanggungjawab. Secara sukarela, saya juga telah membantu ramai pelajar di sekolah ketika keadikan sekolah. Hal ini mengukuhkan lagi kelebihan diri saya yang sering mengutamakan kesukaran orang lain dan membantu mereka. Semua pengalaman yang saya peroleh sepanjang saya berada di bangku persekolahan merupakan satu proses pendidikan untuk mendidik saya menjadi sebagai seorang doktor. Malah, ia juga telah mendidik saya menjadi seorang manusia yang mempunyai sifat empati dan rasional. Mengapa saya memilih jalan ini? Kerana saya mempunyai pengalaman di dalam ahli keluarga saya yang mengalami tumor di otak. Mereka tidak dapat meneruskan niat mereka untuk menjalani pembedahan oleh kerana tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar yuran yang tinggi dan kerana kekangan doktor pakar neurologi. Datuk Dr. Subramaniam Munyandi, Presiden Malaysian Medical Association MMA berpandangan bahawa Malaysia bakal menghadapi kekurangan tenaga pakar dan berdepan dengan sistem kesihatan yang mundur pada masa akan datang oleh kerana ramai doktor-doktor muda meninggalkan perkhidmatan awam. Ia sudah pasti akan memberi kesan kepada rakyat. Sejak daripada itu, saya telah berazam untuk menjadi seorang doktor pakar bedah tidak kira dalam pelbagai aspek demi membantu para pesakit yang mempunyai masalah kewangan kembali sihat seperti sedia kala. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Universiti Malaya kerana telah menerima saya sebagai calon pilihan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan dan pembedahan. Sekaligus memberi sinar habas kepada saya untuk bergelar seorang doktor. Harapan saya dengan penggunaan ini, saya dapat memberikan sumbangan tidak kira daripada segi idea maupun tenaga kepada pihak Universiti Malaya sekiranya diberikan peluang. Penyebaran berita palsu bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Perbuatan yang negatif ini sudah terjadi sejak berzaman lagi. Kini, media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan Instagram merupakan medium utama bagi penularan berita palsu ini. Perkara ini menjadi sesuatu isu yang serius di Malaysia. Masyarakat yang mudah terpedaya dengan sebarang kabar berita serta tiada undang-undang yang kukuh di negara ini merupakan penyumbang utama kepada penularan berita palsu di samping literasi media yang begitu rendah. Sesuai dengan slogan tidak pasti jangan kongsi, masyarakat perlu bersikap lebih prihatin untuk memastikan kesahihan berita sebelum menekan butang kongsi. Penularan berita palsu memberikan banyak kesan yang negatif terhadap masyarakat. Kesan daripada berita palsu ini, ia dapat menimbulkan rasa panik terhadap penerima berita palsu. Penerima berita palsu ini juga akan merasa terancam dek kerana berita tersebut telah memberi kesan kepadanya. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu mengenai situasi politik kerana tindakan itu boleh menyebabkan keadaan menjadi bertambah rumit sekiranya tidak terkawal. Naib Pengerusi Kanan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia berkata, tindakan menyebarkan berita palsu boleh menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat sehingga boleh menggugat keamanan negara. Justeru, berita palsu merupakan suatu kabar angin yang sepatutnya tidak perlu diperdengar, malah perlu mengesahkan berita ini sama ada ia adalah palsu atau benar melalui pengkajian secara mendalam. Seterusnya, penyebaran berita palsu ini akan mengancam keselamatan negara. Hal ini kerana apabila penyebaran berita palsu berlaku,
ia akan menyebabkan sesebuah negara terancam oleh negara luar yang lebih berkuasa dengan mengetahui tentang kelemahan-kelemahan negara dan akan mengambil kesempatan terhadapnya. Tambahan pula, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan apabila adanya berita yang mewujudkan kebencian antara kaum, perkara ini akan memberi peluang kepada negara yang lebih berkuasa untuk menjajah negara kita. Oleh itu, semangat cinta akan negara haruslah disemai kepada semua marhain Malaysia sejak di bangku sekolah agar kesan buruk ini dapat dielakkan. Tuntasnya, isu ini haruslah dititik beratkan oleh semua pihak agar negara kita bebas daripada penyebaran berita palsu. Maka kita perlulah memastikan agar setiap berita yang disampaikan adalah daripada sumber yang sahih dengan mempunyai bukti kukuh daripada penyampai dan juga melihat kesahihannya melalui kajian di berita dan media massa. Selain itu juga, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia haruslah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia agar mengambil tindakan yang tegas terhadap individu yang menyebarkan berita palsu. Hal ini penting bagi menjadikan negara kita melahirkan lebih ramai masyarakat kelas pertama.